Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ad-Dailami bin Zainal Abidin, nombor metrik 056412. Pada hari ini, kami akan membentangkan kajian kes Badaria binti Baharudin versus Seminggu bin Samsuri. Dalam kes ini, Badaria binti Baharudin merupakan plaintiff, manakala Seminggu bin Samsuri merupakan defendant. Seterusnya, kes ini merupakan kes mal di mana plaintiff menuntut fasakh daripada defendant. Tuntutan ini disebabkan mereka telah hidup secara berasingan selama untuk 17 tahun. Plaintiff menuntut bahawa defendant telah cuai dalam memberikan nafkah zahir dan batin. Seksyen yang terlibat di dalam kes ini ialah Enactment Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003, Seksyen 2, 4, Seksyen 45 dan Seksyen 53. Seksyen 53 iaitu perintah untuk membubarkan perkahwinan atau untuk fasakh. Seterusnya, hukuman yang dikenakan oleh mahkamah ke atas defendant. Mahkamah telah mensabitkan defendant telah gagal memperuntukkan nafkah kepada plaintiff selama tempoh 3 bulan. Mahkamah telah meluluskan permohonan plaintiff untuk membubarkan dan memfasahkan pernikahannya dengan defendant. Pada 5 September 2018, mahkamah telah memerintahkan pernikahan antara plaintiff yakni Badaria binti Baharudin dan defendant Seminggu bin Samsuri dibubarkan dan difasahkan. Mahkamah telah memerintahkan plaintiff beriddah selama 3 kali suci. Mahkamah memerintahkan perceraian ini didaftarkan dan sijil nikah negeri Sabah. Bilangan daftar nikah XXX Palang 95 dipulangkan kepada Pejabat Agama Islam daerah Tawau dan dibatalkan. Bidang kuasa mahkamah untuk mendengar kes. Dalam kes ini, mahkamah yang membicarakan kes ini ialah Mahkamah Rendah Syariah Selangor. Mahkamah berbidang kuasa untuk mendengar dan memutuskan permohonan ini berdasarkan Seksyen 62/2/B Enactment Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor tahun 2003 yang memperuntukkan bahawa Mahkamah Rendah Syariah dalam bidang kuasa mal boleh mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosiding yang mana jumlah atau nilai perkara yang dipertikaikan tidak melebihi RM100,000 atau tidak dapat dianggarkan dengan wang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faris bin Ruslan, nombor metrik 054558. Baik, jadi saya akan teruskan pembentangan. Jadi untuk perkara yang seterusnya adalah berkaitan dengan akta atau enactment yang dirujuk di dalam kes ini. Akta atau enactment yang dirujuk dalam kes ini adalah berkaitan dengan enactment Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003 subsection 2, 4, 45 dan 53. Seterusnya, Enactment Pentadbiran Agama Islam Negeri Selangor 2003 subsection 61(2)(1)(2)(B). Yang seterusnya, Enactment Keterangan Syariah Negeri Selangor 2003 subsection 17. Baiklah, untuk poin yang seterusnya adalah berkaitan dengan kes terdahulu yang dirujuk di dalam kes ini. Kes yang terdahulu yang dirujuk adalah Hairun binti Muhammad Sharif lawan Omar Muhammad Nur, Rosaini binti Abdul Ghani lawan Zulkifli, Sharifah Laila binti Syed Samsudin lawan Abdul Latif bin Arsyad 1994, yang mana kesemua kes ini adalah berkaitan dengan tuntutan fasakh. Baiklah, kita pergi kepada perkara yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan elemen-elemen kesalahan dalam prosiding. Baiklah, jadi dua orang saksi telah dihadapkan ke mahkamah bagi menguatkan lagi tuntutan pihak plaintiff
untuk menuntut fasah. Jadi berdasarkan tuntutan yang dinyatakan ataupun yang dituntut oleh pihak plaintiff di hadapan mahkamah atas alasan yang berikut. Yang pertama adalah bahawa defendant telah cuai untuk membayar nafkah plaintiff lebih daripada 3 bulan berdasarkan subsection 53-1(1)(b). Yang kedua, bahawa defendant telah menganiaya plaintiff, iaitu lazimi menyakiti perasaan dan mental pihak plaintiff. Yang kedua, menyakiti tubuh badan plaintiff berdasarkan section 53-1(1)(2). Yang seterusnya, bahawa rumah tangga telah berpecah belah, tinggal berasingan sejak November 2001 sehingga Mei 2018 berdasarkan section 53-1(1) dan tiada hubungan suami isteri sejak November 2001 sehingga Mei 2018 berdasarkan section 53-1(d). Baiklah, kita pergi kepada perkara ataupun poin yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan elemen-elemen pentadbiran Undang-Undang Islam. Baiklah, di dalam kes ini ia merujuk kepada seksyen 53-1 Enactment Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor. Baiklah, saya akan menceritakan serba sedikit subsection yang terdapat di dalam seksyen ini. Di dalam subsection ini memperuntukkan bahawa seorang lelaki ataupun perempuan mengikut mana-mana yang berkenaan berkahwin mengikut hukum syarak adalah berhak mendapat suatu perintah untuk membubarkan perkahwinan atau untuk fasah atau satu atau lebih daripada alasan-alasan yang berikut, iaitu yang pertama, bahawa tempat di mana beradanya suami atau isteri telah tidak diketahui selama tempoh lebih daripada 1 tahun. Yang kedua, bahawa suami telah cuai dan telah tidak mengadakan pertukaran bagi nafkah selama tempoh lebih daripada 3 bulan. Jadi berdasarkan kes ini, kita dapat ketahui bahawa pihak plaintiff dan pihak defendant tidak berjumpa lebih daripada 17 tahun bermula daripada tahun 2001 sehingga tahun 2018. Baiklah, pihak plaintiff juga mendakwa bahawa si defendant tidak memberikan nafkah kerana pihak defendant tidak bekerja, malahan lebih kepada berfoya-foya seperti minum arak, berjudi dan sebagainya. Baiklah, kita pergi kepada perkara yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan hujah-hujah pendakwa dan pihak tertuduh. Baiklah, pihak pendakwa telah menyatakan di dalam kes ini bahawa mereka telah tinggal secara berasingan selama lebih daripada 17 tahun bermula daripada November 2001 sehingga Mei 2018, dan pihak plaintiff tidak lagi mengetahui di manakah keberadaan pihak defendant. Pihak pendakwa juga menyatakan bahawa defendant telah cuai dalam memberikan nafkah zahir dan batin kepada pihak plaintiff lebih daripada tempoh 11 tahun. Selain itu, plaintiff juga mendakwa defendant tidak bekerja, sebaliknya melakukan perkara-perkara yang tidak bermanfaat seperti suka berfoya, bermain judi, arak dan kerap memukul plaintiff tanpa sebab yang munasabah. Pihak defendant tidak dapat memberikan hujah kerana didapati tidak memunculkan diri sepanjang 17 tahun, dan berdasarkan kes ini pihak plaintiff membuat permohonan fasah di atas kecuaian pemberian nafkah zahir dan batin serta menganiaya isteri semasa bersama dan menghilangkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hazib Firdaus bin Zakaria, nombor metrik 054511. Jadi pada hari ini saya akan menerangkan alasan penghakiman dalam kes review kami. Jadi yang pertamanya, mahkamah telah merujuk beberapa kes yang terdahulu, iaitu kes yang pertama Rosnani binti Abdul Ghani lawan Zulkifli. Dalam kes ini, hakim yang Arif Hakim, Tuan Hakim Abu Bakar mengambil pengertian nafkah, iaitu nafkah segala yang dibelanjakan. Kata nafkah hanya dipergunakan untuk kebajikan. Dan juga sebab wajib nafkah ada 3, iaitu nikah, qarabah dan juga hak milik. Dan juga hak isteri dan suami ada 7 untuk nafkah: makan, pakaian, kebersihan pakaian, perkakas rumah, tempat tinggal dan juga khadam jika diperlukan. Dan juga hakim juga mengambil daripada surah An-Nisa ayat 34 dalam Al-Quran sebagai rujukan.
Kes yang kedua iaitu Hairun binti Muhammad Sharif lawan Omar Muhammad Noor, di mana Hakim Tan Sri Datuk Haji Muhammad Azmi menjelaskan tentang fasah, iaitu fasah hanya boleh digunakan setelah dibicarakan dan diputuskan. Maksud kat sini, fasah hanya berlaku jika sesuatu kes itu dibicarakan dan diputuskan, barulah fasah itu terjadi. Dan juga hak fasah terjadi apabila si suami ni dia tak bagi makan, tak mampu beli pakaian, tak bagi tempat tinggal dan juga tak mampu bayar mahar yang tunai. Selain itu, dalam kes review kami, mahkamah telah merujuk hukum fiqh yang dalam kitab Sunan Al-Matalib Bisyakri Raudi Al-Matalib, iaitu bagi seseorang isteri kepada seorang suami yang tidak mampu beri nafkahnya dan dia mempunyai hak fasah atas perkahwinannya. Maksud di sini, jika seseorang suami itu tidak mampu memberi nafkah, maka seorang isteri itu mempunyai hak fasah atas perkahwinannya. Dan dalam kes ini, keterangan ini disokong oleh keterangan daripada saksi pendakwa, iaitu saksi pendakwa 1 dan juga saksi pendakwa 2, yang di mana saksi pendakwa 1 ni ialah abangnya, dan juga saksi pendakwa 2 ni adalah kenalan kepada pendakwa yang menyebutkan bahawa plaintiff telah lama ditinggalkan oleh defendant selama 17 tahun. Dan akhirnya dalam kes ini, 2 orang saksi telah dikemukakan oleh pihak plaintiff, iaitu Syarifuddin bin Maslin binti Abdul Samad. Semasa keterangan saksi diambil, saksi tersebut berikrar bahawa defendant telah cuai memperuntukkan nafkah kepada plaintiff sejak November 2001 sehingga Mei 2018. Di samping itu, mahkamah juga memutuskan perhakiman dengan mengambil kira dakwaan plaintiff serta pengakuan atau ikrar saksi-saksi sebagai diterima sepenuhnya setelah memenuhi peruntukan syarak dan juga peruntukan SS 17-1 dan -2-A Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Negeri Selangor tahun 2003, di mana yang dimaksudkan ini adalah mahkamah memutuskan bahawa keterangan plaintiff itu diterima secara berdasarkan berdasarkan keterangan plaintiff. Untuk slide yang kedua iaitu hukuman yang dijatuhkan. Mahkamah menyampaikan bahawa defendant telah gagal memperuntukkan nafkah kepada plaintiff selama tempoh 3 bulan dan juga defendant juga telah menghilangkan diri selama 17 tahun. Yang kedua, mahkamah dengan ini meluluskan permohonan plaintiff untuk membubarkan dan fasahkan pernikahannya dengan defendant di bawah Seksyen 53 dan -1 dan -B Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor 2003. Jadi di sini dapat dijelaskan bahawa mahkamah telah memutuskan dan juga menerima permohonan plaintiff untuk tuntutan fasah. Dan pada 5 September 2018, mahkamah dengan ini memerintahkan pernikahan antara plaintiff Badara binti Baharudin dan defendant Seminggu bin Samsuri dibubarkan dan difasahkan. Dan akhir sekali, mahkamah memerintahkan plaintiff untuk beriddah selama 3 kali suci. Itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih.